Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Muhammad Anfuddin bin Jamaluddin bernombor matrik 046471 akan mendahului pembentangan yang bertajuk isu-isu berkaitan dengan pentadbiran Islam di Malaysia. Okey, yang pertama kita kena tahu makna isu contemporary. Sebab apa? Sebab isu yang berkaitan pentadbiran Islam di Malaysia ini semuanya isu contemporary. Isu contemporary bermaksud isu yang telah wujud pada zaman kini, sama ada isu itu isu lama ataupun isu baru. Tapi kalau isu itu isu lama, dia timbul pada zaman kini, ia dikira isu contemporary, bukan sahaja isu yang baru sahaja. Okey, yang kedua kita akan pergi kepada konsep pentadbiran Islam. Apakah dalam konsep itu ada dalam pentadbiran Islam? Yang pertama adalah definisi pentadbiran Islam. Yang kedua adalah prinsip. Yang ketiga adalah ciri-ciri pentadbiran Islam. Okey, yang pertama definisi pentadbiran Islam. Ada banyak yang mengatakan, antaranya Al-Burai menyatakan pentadbiran itu merupakan satu perintah Allah dalam ayat Qurannya dengan perkataan Al-Yudabbir. Yudabbir ini memerintah, mengatur, mengurus dan sebagainya. Jadi secara ringkasnya kita dapat lihat di sini, pentadbiran Islam ialah pentadbiran yang mengikut ajaran Islam dan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang kedua kita pergi kepada prinsip. Prinsip pentadbiran Islam terdapat 5. Yang pertama ubudiyah, yang kedua amalan syura, yang ketiga al-adallah, yang keempat musyawarah, yang kelima huriyah. Yang pertama ubudiyah. Ubudiyah ni makna pengabdian. Maknanya kita punya pengurusan pentadbiran ataupun apa-apa urusan yang kita lakukan, hendaklah kita bersifat ubudiyah. Kita taat kepada perintah Allah, mengikut suruhan dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, mengikut amalan syura yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Amalan syura ini dilakukan adalah tujuan untuk mendapat muafakat ataupun kata sepakat dalam sesuatu isu yang baru, bukan isu-isu yang telah ada dalam Al-Quran. Okey, yang ketiga adalah al-adallah. Al-adallah ini berlaku adil dalam setiap perkara. Janganlah kita dalam pentadbiran kita berada di pangkat yang tinggi, kita tidak berlaku adil dengan pangkat yang bawah. Kita perlu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita tidak boleh berlaku tidak adil dengan melakukan rasuah dan sebagainya. Yang keempat adalah musyawarah, persamaan. Maksud persamaan di sini bukanlah kita sentiasa bersama, tetapi persamaan di sini adalah berkait rapat dengan apa-apa yang berlaku, sama ada hukuman dan sebagainya, hendaklah sama. Apabila salah itu dilakukan oleh orang atas, sama dengan salah itu dilakukan orang bawah, balasannya sama. Okey, yang kelima adalah huriyah, kebebasan. Maknanya seorang itu yang ditadbir itu boleh bebas melakukan apa saja, tapi hendaklah di dalam lingkungan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Taala. Okey, yang terakhir adalah ciri-ciri pentadbiran Islam dan pentadbiran Barat. Dekat sini saya ringkaskan pentadbiran Islam dengan pentadbiran Barat. Ciri-cirinya ada yang sama, ada yang tidak. Sebab di Barat mungkin caranya berdemokrasi dan sebagainya, dari segi pentadbiran mungkin dia akan cara memilihnya berbeza. Cara memilih dalam pentadbirannya berbeza, cara mengurusannya berbeza. Tetapi dalam Islam kita dapat lihat bahawasanya ada unsur-unsur Islam juga yang diamalkan oleh Barat, seperti berlaku adil. Tapi di dalam Barat namanya lain sikit lah, kan? Dia tidaklah dinamakan berlaku adil, dia lebih kepada etika. Tapi dalam Islam ni kita berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Khairin 047820 akan membicarakan tentang latar belakang pentadbiran Islam di Malaysia. Berdasarkan sejarah sejak mula kedatangan Islam dan penerimaan masyarakat terhadap masyarakat tempatan terhadap agama Islam secara meluas di Nusantara, amnya dan di tanah Melayu, khasnya pada abad ke-13 Masihi, yang mana telah mengubah banyak nilai kehidupan masyarakat tempatan, terutamanya daripada aspek akidah. Pemerintahan pada era Kesultanan Melayu Melaka merupakan pentadbiran Islam yang pertama di Malaysia dan boleh dikatakan sebagai empayar Islam di Asia Tenggara
berdasarkan hukum kanun Melaka sebagai teras dan sumber perundangan Islam pertama di tanah Melayu ketika itu. Agama Islam berkembang di Malaysia dengan hikmah untuk memajukan umat Islam, malah tidak memudaratkan yang bukan Islam. Terdapat beberapa agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam memelihara dan menjaga martabat agama Islam di negara Malaysia, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Seperti yang kita sudah tahu, JAKIM iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Majlis Agama Islam, Yayasan Dakwah Islam Malaysia iaitu JADIM, Pertubuhan Kebajikan iaitu Perkim, Tabung Haji, Pasar Zakat dan sebagainya. Antara isu yang berkaitan pentadbiran Islam yang timbul di Malaysia kini ialah penolakan pentadbiran politik secara Islami. Hal ini berlaku kerana dasar sesebuah negara itu telah condong ke arah sekularisme, maka setiap dasar dan polisi kerajaan juga turut ikut mengamalkannya. Kemudian daripada aspek ekonomi pula, pengaruh ideologi dan sistem barat dalam ekonomi yang mana akan mengakibatkan penguasaan dari sistem pentadbiran yang berteraskan sistem sekular dalam menerajui kehidupan manusia. Berbeza dengan falsafah pentadbiran Islam, segala urusan dan kerja kuasa serta kekayaan adalah demi mengabdikan diri kepada Allah bagi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, peningkatan masalah sosial dan jenayah yang berleluasa, semua masalah ini akan membantukan usaha-usaha kerajaan dan masyarakat untuk membangunkan pentadbiran Islam di Malaysia. Akhir sekali, isu kepelbagaian parti politik di Malaysia iaitu isu perbalahan politik dalam kalangan pelbagai parti sampai ke tahap yang membahayakan. Ini berkemungkinan akan meruntuhkan sistem politik demokrasi Malaysia daripada yang bertapis kepada demokrasi terbuka di mana akan meletakkan Islam dan umat di bawah konsep sama rata dengan agama dan umat yang lain. Natijahnya, keinginan umat Islam untuk membangunkan politik atas asas siasah syariah ini akan terus terkubur. Matlamat perjuangan setiap parti politik Islam di Malaysia yang tidak dipandu oleh garis panduan siasah syariah akan mengundang pelbagai masalah serta kepincangan. Sekian, terima kasih. Antara langkah-langkah untuk menangani isu dalam pentadbiran Islam di Malaysia ialah menerapkan nilai dan etika Islam dalam suatu pentadbiran. Etika di sini ialah bekerja dengan penuh keazaman dan menganggap kerja itu adalah sebahagian daripada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya ialah niat kepada Allah dan mengisafi bahawa setiap tugasan adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah dan akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Antara etika dalam kerja ialah amanah, ikhlas dan berdisiplin. Kepentingan etika ini ialah agar memupuk nilai identiti seseorang Muslim itu supaya berintegriti dan bersikap positif antara anggota organisasi serta mengawal penyelewengan dan khianat dalam organisasi. Seterusnya, mengatasi persaingan sistem pentadbiran konvensional. Pentadbiran Islam merupakan suatu sistem di mana berasaskan tauhid dan ianya jauh lebih baik dan sempurna kerana ianya adalah bersifat syumul. Manakala sistem pentadbiran konvensional pula lebih menekankan kepada aspek material semata-mata dan mengabaikan aspek agama serta pembangunan insan. Masalahnya sekarang ialah di Malaysia, pentadbiran Islam tidak diyakini dan tidak mendapat tempat untuk menjadi amalan dalam sesebuah organisasi di dunia, terutamanya dalam kerajaan, kerana didakwa tidak praktikal untuk dilaksanakan. Padahal sistem ini sebenarnya telah pun dibangunkan sejak zaman Rasulullah SAW lagi dan mengalami sedikit perubahan yang bersesuaian dengan suasana zaman dan tempat, iaitu perubahan daripada sistem kekhalifahan Turki Uthmaniyah pada yang terakhirnya. Seterusnya, pendekatan tauhid dalam semua sistem pentadbiran. Tauhid dalam pentadbiran Islam ialah menyempurnakan amanah yang diterima manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba dan khalifahnya
di dunia dengan menerapkan amalan kerjasama dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk membina pemerintahan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlandaskan ajaran tauhid dan yang dapat menghapuskan kezaliman dalam pentadbiran. Kesannya seseorang itu akan menjadi pekerja yang amanah, berdisiplin serta tujuan akhirnya adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika perkhidmatan ini diamalkan di Malaysia, maka sebarang perubahan yang berlaku dalam sosioekonomi, politik dan sebagainya akan menjurus kepada penghayatan Islam. Antara refleksi yang dapat dikemukakan mengenai pentadbiran Islam ini ialah pentadbiran Islam berunsur Islam adalah syumul dan perlu kepada penerapan dalam birokrasi di Malaysia khususnya. Konsep Islamic worldview perlu diaplikasikan di dalam organisasi Islam ini, pentadbiran, dalam memacu hala tuju sesebuah kerajaan. Kefasadan seperti rasuah dan sebagainya di dalam pentadbiran Islam boleh dihapuskan jika mengikut acuan Islam yang sebenarnya. Bermakna Islamic worldview ini boleh mengubah sistem pentadbiran Islam jika ianya dilaksanakan di dalam sistem tersebut. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.